Assalamualaikum dan salam sejahtera para pelajar. Hari ini, Cikgu Liana akan menerangkan tentang novel tingkatan 2 yang bertajuk Novel Meniti Impian. Ini merupakan novel edisi Negeri Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya dan Negeri Sembilan. Mari kita mulakan. Berikut merupakan watak yang terdapat dalam novel Meniti Impian. Mari kita lihat yang pertama, Zahar. Zahar merupakan watak utama dalam novel ini. Zahar merupakan anak sulung kepada Mak Kiah. Dia mempunyai 2 orang adik lelaki. Ayahnya telah meninggal dunia dan dia seorang yang gigih dan rajin. Zahar watak utama. Baik, seterusnya cikgu menerangkan pula watak sampingan dalam novel ini, Pak Yusof. Pak Yusof merupakan bapa saudara Zahar. Dia mempunyai isteri yang bernama Mak Temah dan dia mempunyai bengkel pertukangan perabot. Mak Kiah pula ialah emak kepada Zahar. Dia sudah kematian suami. Dia mempunyai 3 orang anak, Zahar, Halim dan Zakri. Dia sudah tua dan sering sakit dan mengambil upah menoreh getah dan menganyam tikar mengkuang. Seterusnya Mak Temah. Siapa Mak Temah? Mak Temah ialah isteri kepada Pak Yusof. Dia rajin memasak dan sentiasa memberi dorongan kepada Zahar untuk berjaya. Suhaili pula merupakan bekas teman sekelas Zahar, anak Pak Karim dan merupakan bekas pelajar di ITM. Norimi pula berasal dari Johor dan bersama-sama menyertai kursus di IKM bersama Zahar. Seorang yang lemah lembut, cantik dan menarik, mengambil jurusan seni bina di IKM dan menjalin hubungan yang istimewa dengan Zahar. Seterusnya, cikgu akan menerangkan pula berkaitan sinopsis novel Meniti Impian. Zahar seorang pelajar yang mempunyai keazaman dan cita-cita yang tinggi. Impiannya untuk melanjutkan pelajaran ke Institut Teknologi MARA selepas menduduki peperiksaan SPM telah pun musnah. Hal ini berlaku demikian kerana dia demam sewaktu peperiksaan SPM berlangsung. Kemiskinan pula menyebabkan Zahar tidak berpeluang untuk belajar semula. Zahar terpaksa memikul tanggungjawab untuk membantu 2 orang adiknya yang masih bersekolah. Zahar ini merupakan anak sulung ya. Bapa Zahar pula telah meninggal dunia, sementara ibunya hanya mengambil upah menoreh getah dan menganyam tikar mengkuang bagi menyara kehidupan mereka sekeluarga. Tanggungjawab sebagai anak sulung memaksa Zahar melupakan impiannya untuk ke Menara Gading seketika. Tindakannya itu telah disalahertikan oleh kawan baiknya Suhaili. Suhaili menganggap Zahar sebagai manusia yang gagal kerana tidak berjaya ke Institut Teknologi MARA. Walaupun semasa di sekolah mereka telah berjanji untuk bersama-sama melanjutkan pelajaran ke ITM. Bagi meringankan beban ibunya, Zahar membantu bapa saudaranya Pak Yusof di bengkel perabot. Pak Yusof dapat mengesan bakat, keazaman dan kemahiran yang dimiliki oleh anak saudaranya itu. Dia sentiasa memberi perangsang dan dorongan agar Zahar berjaya suatu masa nanti. Zahar memberitahu Pak Yusof bahawa dia sangat berminat dalam kerja pertukangan perabot dan bercita-cita untuk memiliki bengkel perabot suatu masa nanti. Oleh itu, dia telah membuat permohonan ke Institut Kemahiran MARA IKM bagi memenuhi impiannya itu. Pak Yusof berasa amat gembira. Pak Yusof berharap agar Zahar dapat meneruskan warisannya sebagai tukang perabot di kampungnya nanti. Impian Zahar untuk ke IKM terlaksana. Permohonannya untuk mengikuti kursus pertukangan perabot telah berjaya. Dia ingin berkongsi kegembiraan bersama kawan baiknya Suhaili yang telah pun berada di tahun akhir di Institut Teknologi MARA. Kamu kena ingat, IKM dan ITM ada tempat yang berbeza ya. Suhaili memandang rendah terhadap kejayaan Zahar. Bagi Suhaili, Institut Kemahiran MARA tidak akan menjanjikan masa depan yang baik untuk Zahar. Suhaili beranggapan bahawa IKM hanya melahirkan pelatih yang gagal dan akhirnya merempat.
Zahar menyimpan azam untuk membuktikan bahawa lepasan IKM juga dapat mencipta kejayaan pada masa depan. Kesedihan Zahar semakin terasa apabila melihat Suhaili memasuki kereta yang dipandu oleh seorang lelaki yang tampan. Semasa di Institut Kemahiran Mara, Zahar telah menunjukkan prestasi yang amat cemerlang dalam peperiksaan dan juga latihan amali. Di sana, Zahar telah berjumpa dengan rakan-rakan baharu yang juga mempunyai cita-cita sama sepertinya. Kesedihan hatinya sedikit terubat apabila bertemu dengan Norimi yang mengikuti bidang lukisan seni bina. Selepas 6 bulan berkursus, Zahar dan rakan-rakannya telah diarahkan untuk mengikuti latihan praktikal di kilang. Zahar telah diterima menjalani latihan di kilang perabot usaha bersatu sendirian Berhad. Kilang itu terletak di kawasan perindustrian Kamunting, Taiping. Secara kebetulan, Suhaili, rakan lama dia tadi tu, turut bekerja sebagai penolong ketua unit pemasaran di kilang yang sama. Suhaili berasa bersalah atas kata-katanya terhadap Zahar dahulu. Dia cuba meminta maaf dan ingin membantu Zahar untuk bekerja di kilang tersebut. Tetapi Zahar menolak bantuan Suhaili itu dengan tegas. Hatinya kini telah dimiliki oleh orang lain dan dia tidak mahu meminta pertolongan kepada orang yang pernah menghinanya dahulu. Sampai masanya latihan praktikal Zahar di kilang itu tamat, Zahar diberi pujian oleh pihak pengurusan kilang kerana telah menunjukkan prestasi yang cemerlang. Selepas menamatkan kursus di IKM, Zahar kembali ke kampung. Dia menyatakan keinginannya untuk membuka sebuah bengkel perabot di kampung kepada ibunya, Pak Yusof dan rakan-rakan lamanya. Mereka sangat gembira kerana impian Zahar akhirnya terlaksana untuk membuka sebuah bengkel perabot. Dengan bantuan pinjaman kewangan daripada Mara sebanyak RM10,000 dan juga sumbangan daripada Pak Yusof sebanyak RM5,000, Zahar telah berjaya membuka bengkel perabotnya. Kini, segala impian Zahar tercapai. Zahar berjaya membuktikan kepada Suhaili bahawa belajar di Institut Kemahiran Mara juga mampu untuk mengubah nasib seseorang. Bengkel perabot milik Zahar menjadi makin terkenal apabila kisah perjalanan hidupnya untuk mencapai impiannya itu tersiar dalam akhbar. Norimi mengirim surat kepada Zahar dan itu ialah tanda bahawa dia akan dapat melangsungkan hubungan dengan gadis tersebut. Bapa saudara Zahar, Pak Yusof, juga mengharapkan Zahar akan berjodoh dengan Norimi. Baik, itulah sinopsis sebentar tadi, sinopsis tentang novel Meniti Impian. Seterusnya kita lihat contoh soalan novel. Cara untuk menjawab soalan novel, kamu perlu ingat novel yang saya kaji ialah novel apa? Okey, Meniti Impian. Pastikan tajuk novel diawali dengan huruf besar kerana ini kata nama khas. Okey, karya siapa? Osman Ayub. Kemudian kamu bagi tahulah nilai, tengok soalan ni berkaitan apa. Okey, nilai dalam novel ini ialah bagi isi yang pertama. Kemudian jangan lupa untuk beri contoh. Setiap hujah yang kamu beri perlu disokong dengan contoh bukti. Selain itu, masukkan penanda wacana. Okey, contohnya apa, seterusnya apa dan contohnya lagi. Okey, pastikan kamu masukkan 3 hujah beserta 3 contoh sebagai sokongan. Seterusnya kita lihat pula tema dalam novel Meniti Impian. Tema dalam novel ini ialah semangat dan kesungguhan pelatih Institut Kemahiran Malaysia dalam usaha untuk mencapai kejayaan. Siapa tu? Zahar. Okey, baik. Persoalan pula ada berapa kat sini? Ada 6. Kasih sayang dalam keluarga, cinta dalam kalangan remaja, Norimi dengan Zahar, rela berkorban demi keluarga. Siapa? Zahar sanggup berkorban. Cita-citanya nak sambung belajar, tak jadi. Dia sanggup berkorban untuk bekerja terlebih dahulu. Kemudian ketabahan dalam menghadapi kesusahan hidup, hubungan yang mesra antara kaum, kepentingan pelajaran demi dalam kehidupan. Baik, seterusnya kita lihat pula. Kita lihat di sini cara menjawab soalan tema bagi novel Meniti Impian. Okey, ini contoh
sahaja yang cikgu tunjukkan kepada anda. Okey, berdasarkan novel yang saya kaji. Okey, novel apa? Kemudian karya siapa? Tema dalam novel ini ialah apa? Okey, ada satu sahaja tema. Tema tak ada banyak, ada satu sahaja. Kemudian kamu perlu berikan hujah ataupun orang kata contoh untuk membuktikan tema tadi tu. Jadi kamu ceritakan apakah situasi ataupun babak dalam cerita itu yang menunjukkan bahawa Zahar ini seorang yang semangat dan berusaha untuk capai kejayaan dia yang di akhirnya dia menjadi seorang tukang perabot. Okey, kamu boleh guna ayat-ayat yang cikgu berikan di sini. Pastikan masukkan juga kemudian apa berlaku, akhirnya apa yang berlaku. Ini pula ialah cara menjawab untuk soalan persoalan. Terdapat beberapa, terdapat beberapa persoalan dalam novel ini. Berapa nak bagi cikgu? Bagilah 3. Okey, yang pertama persoalan kasih sayang dalam keluarga. Contohnya apa? Zahar amat menyayangi emak dan 2 orang adiknya. Nak bagi tahu nama pun boleh. Okey, dia juga menyayangi ibu bapa saudaranya yang banyak membantu keluarganya selepas bapanya meninggal dunia. Siapa tadi tu? Pak Yusof dan juga isterinya. Okey, selain itu, masukkan penanda wacana seterusnya. Okey, masukkan persoalan apa? Tulis persoalan ketabahan menghadapi kesusahan hidup. Contohnya apa? Zahar tabah menghadapi kesusahan hidup selepas bapanya meninggal dunia. Dia membantu bapa saudaranya Pak Yusof di bengkel perabot dan membantu emaknya menetak pokok mengkuang untuk dibuat tikar. Okey, dan akhir sekali kita dapat lihat persoalan tentang kepentingan pelajaran dalam kehidupan. Okey, boleh ambil contoh yang ini. Nilai dalam novel ini ada beberapa yang cikgu senaraikan beserta contoh. Kamu boleh guna nilai kerajinan, nilai kerjasama, ketabahan, kesetiaan dan kesyukuran. Kerajinan macam mana? Contohnya, Pak Yusof rajin mengusahakan bengkel perabotnya walaupun usianya telah mencecah 60-an. Okey, kalau kerjasama macam mana? Zahar bekerjasama membina bengkel perabot meniti impian. Seterusnya ketabahan, Zahar telah meneruskan cita-citanya walaupun hidup dihimpit oleh kemiskinan. Kemudian kesetiaan, bagaimana Zahar setia dengan Norimi walaupun Suhaili cuba nak berbaik semula dengan dia. Kemudian kesyukuran ialah Mak Kiah bersyukur kerana Zahar berjaya mencapai impiannya untuk belajar di Institut Kemahiran Malaysia. Jadi ini adalah cara, macam tadi cikgu bagi tu isi-isi penting beserta contoh. Cara untuk menjawab dalam peperiksaan begini, kita buat dalam perenggan. Setiap satu isi satu perenggan beserta contoh. Bari. Okey, satu isi satu contoh, satu isi satu contoh. Berikut pula ialah pengajaran dalam novel Meniti Impian. Kamu boleh guna teknik cara menjawab dia seperti yang cikgu nyatakan sebentar tadi. Tulis berdasarkan novel Meniti Impian karya Osman Ayub. Terdapat beberapa pengajaran dalam novel ini. Antaranya, kita tidak seharusnya menghina orang yang lebih rendah daripada kita. Contohnya, Suhaili menghina Zahar. Sebab apa? Sebab Zahar beritahu bahawa niatnya untuk menyambung pelajaran di Institut Kemahiran Malaysia. Okay, selain itu, kita hendaklah berjimat cermat dan tidak boros berbelanja. Contohnya, ni kena letak koma. Okay, Zahar berjimat cermat menggunakan wang allowance yang diterimanya. Seterusnya, kita hendaklah setia dalam perhubungan. Siapa? Contohnya Zahar setia dengan kepada Norimi. Okey, satu lagi kita boleh juga guna. Kita mestilah gigih berusaha untuk mencapai cita-cita. Contohnya, Zahar gigih berusaha untuk membuka bengkel perabot di kampungnya. Seterusnya, cikgu tunjuk kepada kamu cara untuk kita menjawab soalan latar masyarakat. Okey, latar masyarakat. Okey, masyarakat yang miskin, masyarakat kampung yang miskin. Contohnya Zahar, keluarganya miskin. Kemudian masyarakat yang menjalankan kegiatan perniagaan. Siapa? Contohnya Pak Yusof, dia ada perniagaan pertukangan perabot. Manakala Tauke Lim menjalankan perniagaan basikal. Maksudnya masyarakat di kampung itu tu masyarakat yang giat menjalankan kegiatan perniagaan. Kemudian akhir sekali, masyarakat yang hidup harmoni antara kaum. Contohnya Tauke Lim dapat hidup dengan harmoni dalam kalangan masyarakat Melayu.
Baiklah, ini soalan yang selalu yang amat popular selalu keluar. Kita dapat lihat dekat sini watak utama dalam novel ini ialah Zahar. Zahar ni apa perwatakan dia? Dia seorang yang gigih berusaha. Beri contoh yang menyatakan bahawa dia seorang gigih berusaha. Contohnya dia gigih belajarkan dalam bidang pertukangan di IKM sehingga dia berjaya. Kemudian selain itu, Zahar juga seorang yang bertanggungjawab. Masuk, seorang yang apa? Seorang yang apa? Itulah menunjukkan perwatakan bagi watak utama Zahar. Buktinya apa? Dia menunjukkan sikap tanggungjawabnya dalam bidang pertukangan sehingga dia berjaya menjadi pelajar cemerlang di Institut Kemahiran Malaysia. Akhir sekali, Zahar seorang yang berani. Misalnya dia begitu yakin bahawa dia boleh berjaya dalam hidupnya dan dia yakin dia boleh buka bengkel perabotnya sendiri tanpa bantuan orang kampung. Ini pula cikgu tunjukkan watak sampingan. Dalam watak sampingan, dalam novel ini, watak sampingan dia ada banyak ya. Okey, sekiranya soalan kata suruh nyatakan perwatakan bagi watak sampingan, kamu boleh pilih Pak Yusof. Sekiranya dia suruh beritahu beberapa watak sampingan, kamu bolehlah bagi tahu Pak Yusof, ibu, lagi siapa lagi? Emak Zahar, isteri Pak Yusof, banyak lagi watak sampingan yang kamu boleh masukkan. Baik, contohnya Pak Yusof seorang yang prihatin. Contohnya apa? Pak Yusof seorang yang suka menolong orang lain. Contohnya dia bagi 5,000 kepada Zahar semasa Zahar mahu membuka bengkel perabotnya. Kemudian Pak Yusof juga seorang yang suka memberi semangat kepada orang lain. Dia tidak berhenti memberi dorongan kepada anak saudaranya Zahar untuk capai cita-cita dalam bidang pertukangan perabot. Jadi demikianlah contoh watak utama dan watak sampingan. Cikgu harap kamu semua faham dan jelas. Sebaiknya kamu membaca terlebih dahulu keseluruhan novel tersebut sebab dalam sinopsis cerita tadi cikgu tidak menjelaskan keseluruhannya. Cikgu hanya ambil beberapa babak-babak yang kita boleh simpulkan tentang cerita novel Meniti Impian. Jadi tolong baca kemudian baru dengar video ini sebagai pengukuhan. Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih.